Okey, baiklah kita sambung untuk video yang tadi. Ada masalah sikit terpotong. Okey, tak apa. Kita sambung untuk pengiraan kaedah baki berkurangan. Okey, soalan tadi kita start sampai kaedah garis lurus. Okey, jadi kaedah baki berkurangan. Okey, cikgu yang buat sendiri. Okey, baca tengok ya. Untuk kaedah baki berkurangan, okey. Kalau kita lihat di sini ialah okey, 15% darab dengan 8,000 tolak 2,400. Okey, dapatlah 5,600. So, 5,600 darab dengan 15% itu 840. Okey, nampak tak? So, 840 kita letaklah kat sini. 840. Kita gunakan kaedah baki berkurangan. Okey, untuk dalam pengiraan penyata kedudukan kewangan, 8,000 tolak dengan, okey, kita tukarlah 840 tambah dengan 2,400. Okey, berapa kita akan dapat situ? Okey, 840 tambah dengan 2,400. Iaitu dapat kat sini jawapan dia adalah 3,240. Maka nilai buku untuk lengkapan ini akan menjadi, okey, tolak dengan 8,000, 4,760. Okey, itulah cara pengiraan bagi kaedah baki berkurangan untuk perekodan dalam jurnal am dan juga ledger. Okey, boleh ya? Okey, so untuk pengiraan susut nilai dan cara merekodnya pun telah cikgu jelaskan. Sekarang kita masuk ke tajuk pelupusan aset bukan semasa. Okey, untuk pelupusan aset bukan semasa, pelajar kena faham. Okey, pelupusan ni juga adalah antara sebab kenapa kita lupuskan aset tersebut. Sebab aset ni telah nampak ada masalah, lusuh, rosak dan takkan nak pakai lagi kan. Okey, kita lihat sebab-sebab dia. Pertama, aset sudah tiada nilai pada akhir usia guna. Dah tak ada nilai, takkan nak pakai lagi. So, kita pun lupuskan. Kedua, aset yang lama ditukar dengan aset yang baru. Kan, tak naklah lagi dah pakai yang lama, nak beli yang baru. So, lupuskanlah. Aset musnah disebabkan oleh bencana alam. Contohnya banjir. Okey, bila contohlah rumah kita masuk dengan air hujan. Nak pakai lagi tak perabot-perabot yang dah rosak. Katil-katil, tilam dah rosak. Tak nak kan? So, kita pun lupuskan. Seterusnya, aset dijual. Okey. Pelupusan aset bukan semasa. Cuba tengok. Okey. Adakah ini yang masukkan dengan pelupusan? Nampak tak kereta ni dah mula dihantar ke workshop? Okey. Adakah ini dikatakan pelupusan? Kalau kereta tu kita memang jual ke workshop tu dan kita dapat nilai atau kita dapat duit, maka kita telah melupuskannya. Okey, kita tak nak lagi dah. Okey. Seterusnya ialah di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan aset bukan semasa. Nampak tak? Kita jual. Sebab itu tadi saya tanya, adakah ini pelupusan? Ya, kalau kita hantar ke workshop ni dan kita dapat duit, maka itu pelupusan. Tapi kalau kita tak nak, kita biar kita sadai macam tu, kita tak dapat apa-apa duit pun, no, it's not pelupusan. Okey, sebab pelupusan ni mestilah tujuan dia kata apa? Bermaksud penjualan aset bukan semasa, sebelum atau selepas tempoh usia guna aset tersebut. Mungkin usia guna dia tempoh 10 tahun. After 10 year, dah tak nak pakai lagi dah. Kita tak minat lagi dah design tu, nak beli design baru. Kita pun jual. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya kita lihat kepada, okey, jualan aset akan menghasilkan untung atau rugi pelupusan. Yes. Ada untung, ada rugi. Okay, macam mana nak tahu dia untung atau rugi? Cuba kita lihat. Rugi pelupusan berlaku apabila, okey, sebelum tu, anak-anak cikgu menunjukkan rugi pelupusan adalah belanja. Nampak tak? Okay, kenapa? Kenapa dia belanja? Okay, sebab harga jualan lebih besar daripada nilai buku aset. Maksudnya apa? Okay, maksudnya pada akhir penggunaan atau akhir tempoh perkawanan yang kita nak jual tu, contohlah aset tu berharga 10,000. Tetapi ada orang nak beli dengan harga 8,000 je. Sedangkan nilai dia sepatutnya 10,000. Maka nilai dia lebih besar pada harga yang orang nak beli. Ataupun harga yang kita kena jual. Jadi kita untung, kita rugi. So kita rugilah. Okey. So rugi atas pelupusan aset akan dimasukkan ke dalam akaun untuk rugi sebagai belanja. Nampak tak? Okey, seterusnya adalah untung pelupusan
berlaku apabila, nampak tak anak panah saya, pergi kepada hasil. Okey, so maksudnya apa? Harga jualan melebihi nilai buku aset. Maksudnya, pada akhir tempoh yang kita nak jual aset tersebut, contohlah harga dia RM10,000. Okey, kita nak jual dengan harga RM12,000. Okey, besar ke kecil? Yes, besar pada nilai buku aset. Maka, untung 10% akan dimasukkan ke dalam akaun untung rugi sebagai hasil. Okay, itu yang pelajar kena faham. Iaitu di mana bila berlaku perlupusan, okay, kita kena buat perbandingan antara jualan dengan nilai buku supaya kita bertahu untung atau rugi. Maka di sini, jika dia rugi, dia adalah belanja. Tapi kalau dia untung, dia adalah hasil. Okay, boleh ya? Okay, seterusnya. Okay, langkah-langkah nak merekod perlupusan aset. Okay, sepatutnya kat sini ada nota ya. Okay, tapi nota tu saya pun tak perasan kenapa tak appear dekat saya punya tablet. Okay, tapi pelajar boleh rujuk nanti 1, 2, 3, 4, 5 tu dekat latihan belakang ni. Di belakang ni ada langkah 1. Okay, nampak tak? Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dan langkah 6. Okay, nanti boleh rujuk. Cikgu pun tak perasan kenapa tak ada. Sepatutnya ada ya langkah-langkah tu. Okay, tapi tak apa. Langkah tak ada tapi ada catatan jurnal yang saya nak belajar kuasai. Okey, dalam langkah pertama, kalau kita tengok di sini adalah perlupusan aset. Perlupusan aset, debit, kredit, aset semasa. Okey, kalau kita rehat, kita tunjuk sikit dulu ya. Yang pertama tu adalah merekod baki aset seperti diimbangan duga. Okay, merekod baki aset seperti diimbangan duga. Okay, so, okay, aset ni, dia dah, kita nak lupus. Bila kita nak lupus, kita akan kreditkan aset tersebut. Kalau kita debitkan dia, debit, aset semakin hari semakin bertambah, debit lah. Tapi kalau kita lupuskan dia, dah ada. Dah tak ada. Okay, aset tu berkurangan. Jadi kita debitkan apa? Akaun perlupusan aset. Nombor 2. Belanja susut nilai aset. Nampak tak? Susut nilai. Kredit pula susut nilai terkumpul aset. Okey, kenapa belanja susut nilai berada di bahagian debit? Kenapa? Kerana susut nilai adalah belanja. Belanja, kalau kita ingat lagi semula, konsep apa? Konsep balik, ableh, bahil, terpulanglah ya pada pelajar. Debit, kredit. Aset, liability, belian, belanja, hasil, jualan, equity pemilik. So, pelajar semua tahu, belanja adalah debit. That's why kenapa susut nilai berada di bahagian debit. Okey, susut nilai terkumpul berada di bahagian kredit. Kenapa dia berada di bahagian kredit? Sebab dia adalah kontra. Kontra kepada aset bukan semasa. Okey. Itu sifat dia atau prinsip dia. Sebab dia dalam mata pelajaran kita prinsip perkawanan. Prinsip tu pun kena pegang. Okey, seterusnya adalah debit akaun untung rugi, kredit belanja susut nilai. Ini kita nak tutup akaun belanja susut nilai. Kita nak tutup akaun ataupun akaun penamat ya. Nak tutup akaun susut nilai, kita hantar ke mana? Kita hantar ke akaun untung rugi. Nampak tak? Debitkan akaun untung rugi. Kenapa? Sebab dia adalah belanja. Okey, seterusnya nombor 3. Debit susut nilai terkumpul aset, kredit perlupusan aset. Okey, cuba tengok susut nilai terkumpul aset. Tadi kita dah buat debit nombor 2. Kredit susut nilai aset. Tadi kita kreditkan susut nilai terkumpul aset. Nampak tak? Sekarang kita debitkan. Kenapa kita debitkan? Sebab susut nilai ni semakin bertambah kalau dia berada di bahagian kredit. Sebab dia menunjukkan pertambahan susut nilai. Tetapi, once kita lupuskan dia sebab macam aset lah. Aset semakin bertambah, dia debit. Tapi bila aset tu kita lupuskan, aset itu berkurangan. Begitu juga susut nilai terkumpul. Maksudnya, susut nilai terkumpul dah tak ada ataupun berkurangan. Kreditkan perlupusan. Nombor 4 adalah debit tunai atau bank. Kenapa? Kita kan jual aset tersebut. Kita jual, kita dapat duit. So, debitkanlah tunai atau bank. Tetapi, boleh lagi kita buat biasa dalam akaun milikan tunggal dalam pencatatan beregu biasa. Kalau kita jual aset tersebut, debit bank atau tunai, biasa kita akan buat situ kredit aset tersebut, betul? Okey, kalau kita masih kita buat aset tersebut, seolah-olah aset tu
masih wujud. Kita tak nak aset tu wujud. Kita nak lupa. That's why kredit kan perlu pelupusan. Okey, seterusnya yang kelima. Debit rugi pelupusan aset, kredit pelupusan aset. Nampak tak? Kita nak tutup akaun pelupusan. Akaun pelupusan hantar ke mana? Kalau rugi, okey, kalau dia rugi, okay, debitkan rugi pelupusan aset. Sebab apa? Sebab rugi ni adalah menunjukkan belanja. Kalau dia untung, kreditkan untung pelupusan aset. Sebab apa? Sebab untung kan hasil. Okey, nampak tak? Kita aplikasikan konsep balih ni semula. Okey, bahir ke, balih ke, terpulang lah ya. Okey, setelah nombor 6. Debit akaun untung rugi, kredit rugi pelupusan mesin. Yang ini pula kita tutup akaun pelupusan mesin. Kita hantar akaun untung atau rugi pelupusan lah ya. Yang tadi atas ni akaun pelupusan. Yang ni pula kita nak tutup akaun untung atau rugi pelupusan. Okey, nampak tak? Kalau dia rugi, okey, debitkan akaun untung rugi, kreditkan rugi pelupusan aset. Dan kalau dia apa tu? Untung akaun untung rugi. Okey, kalau dia untung, kita akan debitkan. Debit untung pelupusan aset, kredit akaun untung rugi. So, pelajar tolong mahirkan, fahamkan jurnal. Tak payah hafal pun. Aplikasikan dengan konsep boleh. InsyaAllah pelajar boleh buat. Okey, seterusnya ialah kita lihat format akaun pelupusan. Okey, yang pertama tadi adalah yang ini. Aset. Betul tak? Yang pertama tadi, debit pelupusan aset, kredit aset. Nampak tak? So, kita tengah buat akaun pelupusan. Kalau ikutkan tadi, pelupusan kita berada di bahagian debit. Sebab itu kita masukkan butir dalam kredit ke dalam debit. So, butir kredit adalah aset. Betul lah? Nampak tak? Aset. Apa aset dia? Kalau kita buat kenderaan lah. Nampak tak? Kalau dia kenderaan. Nampak? Okey, yang kedua, kita lihat apa? Okey, yang kedua adalah di sini penuntukan. Okey, bukan penuntukan ya. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul aset. Okey, susut nilai terkumpul aset, cuba tengok. Okey, berada di bahagian debit. Sedangkan kita sekarang tengah buat akaun apa? Akaun pelupusan. Okey, so akaun pelupusan berada di bahagian kredit. Bila di kredit, kita akan masukkan makluman debit ataupun butir debit ke dalam kredit. Nampak tak? Lepas tu keluarlah di sini susut nilai terkumpul aset. Nampak tak? Okay, seterusnya. Okay, akaun bank. Kita tengok akaun apa? Akaun pelupusan. Cari lagi. Kat mana ada pelupusan? Okay, yang nombor 4. Pelupusan berada di bahagian kredit. Sebab itu kita masukkan butir debit dalam kredit itu tunai atau bank. Okay, ada lagi tak pelupusan? Okay, pelupusan yang cikgu tukar sikit pen warna merah ya. Supaya pelajar lagi nampak jelas. Okay. So, tadi pelupusan pertama kita dah buat. Okay. Pelupusan kedua pun kita dah buat. Pelupusan ketiga pun kita dah buat. Ada pelupusan lagi tak? Okay. Cikgu rasa dah tak ada kan? Betul tak? Okay. So, barulah kita imbangkan. Okay. Kalau sini. Okay ya. Contohlah. Di sini harga dia 1,000. Okay. Contohlah. Susut nilai dia 50. Okay. Tunai 500 contohnya. So, total dia 550. Yang sini totalnya 1,000. Yang mana lagi besar? Tentulah 1,000 lagi besar. Yang dekat sini 550. Jadi, boleh tak ambil 550 kosong? Tak boleh. Kita kena imbangkan debit dan kredit. So, jadilah 1,000. Maka, akan wujudlah iaitu angka yang mengimbangkan debit dan kredit, iaitu rugi pelupusan aset. Okay, yang inilah circle tadi yang kita nombor 5 ni. Okey, akaun pelupusan, kita tengah buat akaun pelupusan. Nampak tak pelupusan aset? Okey, berada di bahagian kredit, maka debitkan kita kreditkan butir yang bahagian debit iaitu rugi pelupusan aset. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang kalau kita lihat betul-betul, aset pada asalnya harga 1,000. Susut nilai dia baru 50. Kita dapat jual pun dengan harga RM500. Sedangkan nilai dia 1,000. Untung ke rugi? Kita tentu rugi. Nampak tak? Itu maksud dia. Kita cuba tu buat cara lain pula.
Okey, contohlah ya, kita dapat dia punya susut nilai dia 500. Contohnya dia punya, kita jual, kita dapat sini 5,000. Sedangkan harga dia baru 1,000. Okey. Jadi kat sini ada 5,500. Nampak tak? Ada 5,500. Sedangkan kat sini cuma 1,000 je. So, kita gunakanlah 5,500. Okey. Jadi, aset tu, susut nilai terkumpul dia 500. Masa kita jual, kita dapat 5,000. Jadi, sedangkan pada akhir tahun, aset tu berharga 1,000 saja. So, kita untung, kita rugi. Dan tentu kita untung. Perlu pusat aset, itu angka yang mengimbangkan debit dan kredit ataupun balancing figure. Okay, saya biasa sebut balancing figure. Angka yang mengimbangkan debit dan kredit. So, untung perlu-pusat aset ni, kalau kita tengok ni. Okay. Debit perlu pusat aset, kredit, untung perlu pusat aset. Sebab kita tengah buat akaun perlu pusat aset, kita masukkan butiran kredit ke dalam debit. Okey, boleh ya? Okey, so ini adalah format akaun perlupusan. Okay, kita tak contoh soalan perlupusan aset. Okay, satu contoh ya. Okey. Syarikat Ria Berhad beroperasi di Miri Sarawak. Okay, petikan imbangan duga berikut adalah berkaitan dengan komputer milik syarikat tersebut. Cuba kita lihat imbangan duga. Okey, di mana debit dan kredit. Debit ada komputer 6,500. Kredit kita ada peruntukan susut nilai. Maaf. Susut nilai terkumpul. Cikgu masa ambil soalan ni juga malas nak baiki dah. Okay, tak apalah. Susut nilai terkumpul komputer itu 2,600. Okey, so kat sini komputer disusut nilaikan setahun atas kos. So atas kos ya. Bila atas kos kita kena daratkan dengan kos dia lah 6,500. Okay, nampak? Pada 30 Jun, komputer dijual secara tunai dengan harga 2,340. Okey, dia jual dengan harga 2,340. Okey. Tahun kewangan berakhir pada 30 Jun. Okey, cuba kita kira sekarang. Okey, 20,000 darab dengan 6,500. Okey. 20. Okey, 0.2 darab dengan 6,500. Okey, iaitu dia punya susut nilai dia 1,300. Jadi aset tinggal berapa? Okey, jadi aset dia akan berkurang kan? Okey, berapa? Jadi 6,500. Okey, tolak dengan 1,300. So baki dia 5,200. Ini apa tu? Nilai buku untuk aset ini, aset komputer ni. Okey, tapi dia jual dengan harga 2,340. Okey, so yang kat sini kita boleh buatlah debit bank. Duit masuk sebanyak 32,340. Okey, so kita kreditkan perlu pusat. Okey, untuk yang kat sini, yang kat atas ni, dua. Satu debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul sebanyak 1,300. Okey. Yang kedua pula adalah debit susut nilai terkumpul berapa? Okey, yang baru 1,300, yang lama 2,600. Kita campurkan berapa? 3,600. Okey, tambahkan dengan 1,300, 4,900. Jadi kredit kan perlu pusat. Dapat tak? Kita lupuskan nilai dia 4,900. Okey. Sebelum tu, komputer pun sama. Nilai ni yang kita nak lupuskan. Debit apa? Debit perlu pusat. Kredit komputer. Berapa nilai masa akhir tu? 6,500. Okey, boleh. Okey, sekarang kita lihat cara pengiraan ataupun cara membuat akaun. Okey, betul tak jawapan kita? Okey, akaun komputer. Pertama, akaun komputer. Baki bawah-bawah dalam imbangan duga adalah 6,500 pada tarikh 30 Jun. Nampak tak? Okey. Lepas tu, kita nak lupus. Pada tarikh 30 Jun dia nak lupus. So, kita tengah buat debit pelupusan kredit komputer. Akaun kita adalah akaun komputer. Okey. Akaun komputer. Kita tukar pen sikit lah. Warna biru ya. Okey. Warna biru. Okey, sekejap ya. Okay, kita tukar pen warna biru supaya nampak perbandingan dia. Kita tengah buat akaun komputer. Betul? So,
kita akan masukkan butiran debit ke dalam kredit. Betul tak? Pelupusan komputer. Ya, betul. Nampak tak? Okey, seterusnya. Okey, susut nilai pula. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul sebab kita dah buat akaun komputer, sekarang nak buat akaun susut nilai komputer. Susut nilai terkumpul. Okey, banyak typo cikgu ya, sorry. Okey, susut nilai terkumpul komputer. Peruntukan tak pakai lagi ya. Susut nilai terkumpul komputer. Okey. So, dalam susut nilai terkumpul komputer pula, kita tengok di sini adalah okey, debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. Okey, kita nak buat akaun susut nilai terkumpul. Betul tak? So, cuba tengok kat sini. Susut nilai terkumpul, baki BB kita adalah 2,600. Betul? Ya, 2,600. Lepas tu pula kita ada kredit susut nilai. Kita masukkan butiran debit kita iaitu susut nilai 1,300. Okey, nampak tak? Susut nilai. Okey. Seterusnya, kita ada lagi tak susut nilai? Dah tak ada. Okay, sekarang susut nilai terkumpul. Debit susut nilai terkumpul. Sepatutnya okey, kita debitkan butiran kredit ke dalam debit iaitu pelupusan. Nampak tak? Pelupusan komputer. Berapa yang kita lupuskan? Yang kita lupuskan adalah, ini salah ya, bukan 6,500. Yang kita lupuskan adalah jumlah yang kita tambahkan 2 iaitu 3,900. Okey, boleh? Ini adalah akaun untuk susut nilai terkumpul. Dah selesai dah. Okey, last sekali kita tengah buat akaun pelupusan. Nampak? Akaun pelupusan komputer yang ketiga. Maka kat mana ada perkataan-perkataan pelupusan, yang itulah kita tutup. Okey, kita buat. Pertama, pelupusan yang pertama kita jumpa. Okay, kita tukarlah sikit pen warna hijau lah pula. Okay, supaya nampak kelainan. Okey. Pelupusan debit. Butiran kredit iaitu komputer masukkan dalam debit. Okay, nampak tak? Komputer 6,500. Okey, seterusnya dekat debit susut nilai, kredit pelupusan. Di bahagian kredit, masukkan butiran debit itu susut nilai sebanyak 4,900. Okey. Bukan peruntukannya, susut nilai komputer. Berapa? Okey. Kalau ikutkan, kalau kita tambahkan 1,300 campur dengan 2,600. Oh, cikgu salah kira je tadi ya. Okey, 1,300 tambah dengan 2,600. Ya, 3 salah. Maaf ya. Iaitu 3,900. Okey, so 3,900 yang kita lupuskan. Nampak tak? Susut nilai terkumpul. Ni pun salah. Susut nilai terkumpul. Okey, komputer. Okey. Kat sini total dia adalah, kita lupuskan semua iaitu sebanyak 3,900. Okey. Seterusnya, kita ada tak susut nilai terkumpul? Pelupusan. Ada, iaitu kreditkan pelupusan iaitu masukkan butiran debit iaitu bank ke dalam kredit. Okey. Bank sebanyak 2,340. Kita dapat 2,340. Okey, so ada lagi tak pelupusan? Habis. 3 je pelupusan. Selesailah. Okey, kita tambahkan. Okey, 3,900. Okey. 3,900 kita tambahkan dengan 2,340. Kita dapat 6. Okey, 2 ni 6, 2, 4, 0. Sedangkan di bahagian debit kita ada 6,500. So, yang mana lagi besar? Dah tentu 6,500. So, debit kredit kita samakan 6,500. Maka berlakulah balancing figure di sini iaitu rugi pelupusan komputer. Macam mana nak dapat jawapan dia? 6,240 kita tolakkan dengan 6,500. Dapatlah 260. Okey. So, jawapan dia dekat sini adalah 260. Okey. So, selesai untuk pengiraan pelupusan. Dalam pelupusan kita hanya melibatkan 3 akaun saja iaitu akaun aset bukan semasa. Kedua, akaun susut nilai terkumpul iaitu SND. Okey. Yang ketiga, akaun pelupusan. Dan pelupusan ni kita tutup dengan untung atau rugi. Okey, boleh ya? Okey, dan cikgu rasa okey,
untuk pelarasan, cikgu dah terangkan semua sekali dah. Okey. Ya, dah terangkan daripada akaun nominal, pelarasan akaun nominal. Okey. Cuba tengok akaun nominal tadi. Cikgu dah terangkan dalam akaun nominal. Ya. Okey, pelarasan akaun nominal. Cikgu dah sentuh betul. Okey, apa yang cikgu sentuh dalam pelarasan akaun nominal iaitu hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ini kita tahu dia adalah liability semasa. Okey, lepas tu hasil belum terima adalah aset semasa. Okey, aset semasa. Lepas tu belanja prabayar adalah aset semasa. Belanja belum bayar adalah liability semasa. Seterusnya kita belajar tentang hutang lapuk. Hutang lapuk adalah belanja. Hutang lapuk terpulih adalah hasil. Okey, cerita penuh ya, belanja. Okey, peruntukan hutang ragu ada 3 situasi. Pertama, dia adalah belanja. Kenapa dia belanja? Sebab first time berlaku dan dia adalah kontra kepada dia adalah peruntukan hutang ragu ni adalah kontrak kepada ABT. Okey, dia adalah kontrak kepada ABT. Okey, so peruntukan hutang ragu ni kalau peringkat awal dia adalah belanja. Kedua, dia akan jadi belanja jika dia berlaku penambahan daripada anggaran kita. Kita anggarkan peruntukan hutang ragu tu sikit daripada apa yang kita kira pada akhir tahun, maka dia akan jadi belanja. Okey, bila berlaku penambahan peruntukan hutang ragu. Yang ketiga, dia akan jadi hasil jika berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, so kita dah sentuh yang ini. Seterusnya cikgu juga telah sentuh iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Susut nilai adalah belanja di bawah untung rugi. Susut nilai terkumpul adalah susut nilai terkumpul di bawah PKK, iaitu kontrak kepada aset bukan semasa. Seterusnya, cikgu juga dah sentuh iaitu berkaitan dengan pelupusan aset. So, pelupusan aset ni ada, kalau dia rugi, dia belanja. Kalau dia untung, dia hasil. So, cikgu rasa cukup setakat ini dahulu untuk pengiraan untuk pelarasan bagi setiap aset bukan semasa, dan kita berjumpa dengan cikgu pada kelas akan datang untuk membuat soalan berformat SPM. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini, dan semoga semua pelajar mesti perikanan mencapai cemerlang A+ bersama cikgu Afzan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.